Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu kesejahteraan rakyat dan negara kekal dipelihara. Titah baginda lagi permufakatan pimpinan parti kerajaan perpaduan membolehkan negara menjana pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat selain dapat mewujudkan kestabilan politik. Ia selari hasrat si Paduka untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Seri Paduka yang menzahirkan ucapan tahniah kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 dan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan turut meminta semua pihak berlapang dada dengan hati terbuka untuk menerima serta menghormati keputusan Pilihan Raya Umum ke-15. Kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Dan Beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Besar harapan Beta agar prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Baginda turut bertitah program pembangunan sosioekonomi amat diperlukan bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk agenda pemerkasaan ekonomi, pendigital dan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan. Industri yang strategik berimpak tinggi seperti teknologi hijau dan kenderaan elektrik perlu terus diteroka bagi mencipta aliran pendapatan negara yang baru. Dalam mendepani cabaran agenda pelestarian alam sekitar, Kerajaan Beta telah memperkenalkan Agenda Nasional Transformasi Sektor Air 2040 bagi menjamin kemampanannya. Yang di-Pertuan Agong mendukung hasrat kerajaan membendung isu ketirisan dana awam dan menghargai komitmen kerajaan membanteras rasuah secara agresif. Ketegasan kerajaan penting dalam mendepani cabaran ekonomi termasuk pasca pandemik COVID-19, krisis geopolitik serta tekanan inflasi yang meningkatkan kos sara hidup rakyat. Beta mengalu-alukan usaha untuk membendung isu ketirisan dana awam termasuk inisiatif untuk mempercepat dan memastikan mekanisme pemberian subsidi bersasar mencapai matlamatnya dengan lebih berkesan. Bagi memudayakan integriti dan memperkukuh tadbir urus, Beta menghargai komitmen serta tekad kerajaan Beta untuk membanteras rasuah secara agresif dengan menumpukan kepada aspek perolehan, penguatkuasaan dan rasuah berskala besar. Dan bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025, Sultan Abdullah menitahkan agar program pembasmian kemiskinan tegar diteruskan. Ini amatlah bertepatan dengan indikator matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals yang pertama, iaitu kemiskinan sifar bagi memastikan tahap kemiskinan tegar bertambah baik. Yang di-Pertuan Agong juga mendukung usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ini merangkumi kerjasama antara sektor awam dan swasta demi memastikan graduan dilatih berlandaskan keperluan industri semasa. Mendukung langkah dan meningkatkan tahap kemahiran pekerja menerusi program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separa mahir yang berupaya untuk mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing.
Yang di-Pertuan Agong menzahirkan harapan supaya Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri terakhir yang dilantik di bawah pemerintahan Sri Paduka. Al-Sultan Abdullah bertitah sejak memegang tampuk pemerintahan negara bermula 31 Januari 2019, baginda telah menggalas amanat berat untuk memilih dan melantik 4 Perdana Menteri berbeza. Di sini beta tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air. Dan pada pengamatan beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nescaya rentaian kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan. Baginda juga mahu wakil rakyat mengetepikan agenda politik sempit dan bersatu hati atas nama perpaduan kerana kestabilan lanskap politik harus dijadikan ruang dalam membentuk bangsa Malaysia dan era Malaysia baharu yang gemilang. Yang di-Pertuan Agong merakamkan ucapan takziah kepada Presiden dan seluruh rakyat Turki dan Syria atas kejadian gempa bumi besar. Beta ingin merakamkan ucapan takziah kepada Presiden serta seluruh rakyat Turki dan Syria di atas kejadian gempa bumi yang telah meragut ribuan nyawa baru-baru ini. Sesungguhnya Malaysia merasa amat duka cita di atas musibah tersebut. Justru, beta meminta ahli-ahli yang berhormat untuk berdiri bertafakur bersama beta, dan kepada yang beragama Islam, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Perkembangan misi SAR pasukan MAS-01 di Nurdari, Turki, 2 lagi mangsa berjaya ditemukan dan dikeluarkan dari bawah runtuhan bangunan sekitar 1 tengah hari waktu tempatan. Pasukan MAS-01 dengan kerjasama penyelamat tempatan menggunakan peralatan memecah dan memotong serta bantuan ekskavator. Penemuan itu yang dikongsikan dalam laman Facebook Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART memaklumkan kesemua mangsa telah meninggal dunia. Sebelum itu, pasukan penyelamat kedua Malaysia MAS-10 berjaya menemui dan mengeluarkan 3 mangsa di bawah runtuhan bangunan juga di Nurdari. Ketua Pasukan MAS-10 Penguasa Kanan Bomber 2 Abdul Manaf Cik Isa memaklumkan setakat ini pasukan penyelamat negara berjaya membawa keluar 25 mayat dan 5 mangsa gempa yang masih hidup. Sehingga kini angka korban gempa bumi di Turki dan Syria dilaporkan melebihi 33,000 orang. Sementara itu, tentera darat dijangka akan menambah anggota dan pegawai bagi menyertai misi bantuan kemanusiaan mangsa gempa bumi di Turki. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Memakhzin berkata anggota serta pegawai sentiasa bersiap siaga jika diperlukan dalam misi yang dijangka selama 6 minggu. Angkatan Tentera Malaysia dijangka membina sebuah lagi hospital medan HMM di Turki dalam masa terdekat, namun hospital tersebut dijangka lebih kecil dan tidak mempunyai dewan bedah seperti di Adiyaman.
Keseluruhan 110 pegawai dan anggota ATM diketuai Pemerintah Operasi Brigadier Jeneral Datuk Dr. Amran Amir Hamzah diterbangkan ke Turki dengan 3 fasa penghantaran bermula 10 Februari lalu. Saya jangka mungkin, tapi saya tak nak beritahulah. Kita ikut arahan daripada pejabat Perdana Menteri dan salurkan kepada Majlis Kesempatan Negara. Kita ikut arahan. Dia akan buat asesmen, penilaian sesuai tak sesuai. Beliau ditemui pada majlis pelancaran sambutan Hari Tentera Darat ke-90 di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Lieutenant Adnan yang telah cedera parah ditangkap. Mampu bayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Inisiatif Rahmah akan diperluas bukan sahaja dalam industri makanan tetapi turut melibatkan sektor korporat dan perbankan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata terdapat maklum balas positif diterima melalui sesi libat urus bersama pengusaha industri makanan serta pakaian dan ia mungkin juga reaksi sama dari sektor korporat dan perbankan. Tambah beliau, sesi libat seterusnya bersama sektor perbankan dan korporat bakal dijalankan dalam tempoh 4 bulan lagi. Kita pergi nanti kepada sektor-sektor korporat yang lebih besar, Petronas sebagai contoh, Sime Darby, GLCs dan juga bank-bank. Saya yakin lebih banyak lagi mereka ini ataupun syarikat-syarikat ini yang akan tampil untuk membantu menangani kos sara hidup ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan menu rahmah oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma di Restoran Nasi Kandar Stadium Ceras. Program ini merupakan sebahagian daripada jelajah menu rahmah seluruh negara yang telah dilancarkan pada Januari lepas sebagai antara usaha kerajaan menangani kenaikan kos sara hidup. Penguasaan penggunaan teknologi drone menggunakan pendekatan STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik perlu diberi fokus. Ia seiring dengan seranan Kementerian Keuangan agar penyelidikan yang bermutu di peringkat universiti harus dikomersialkan bagi menjana pendapatan negara. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, pengkomersialan penyelidikan ini penting memandangkan ia mempunyai potensi kebolehpasaran di peringkat global. Daripada Drone Market Report 2021, keseluruhan pasaran drone global ialah 173.46 bilion ringgit atau 41.3 bilion USD. Ini adalah satu yang cukup besar yang mana Malaysia berazam untuk melibatkan dalam teknologi drone ini iaitu 12.13 bilion USD atau 4.3% daripada pasaran global. Beliau merasmikan makmal pengajaran industri drone inkubator Microlabs Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Program inkubator sukan drone merupakan kerjasama Kementerian Keuangan yang dikendalikan oleh Akademi Kecemerlangan Sukan Drone Negara dan anak syarikat Kementerian Keuangan Fitrah Berhad dalam program inkubator sukan drone di Universiti Kebangsaan Malaysia. Menjelang pembentangan belanjawan 2023, syarikat pemaju hartanah Mahsing berharap kempen pemilikan rumah HOC diperkenal semula bagi membantu lebih ramai mampu memiliki rumah. Turut diusulkan geran khas membantu pembeli rumah pertama, pembiayaan bersesuaian dan pengecualian cukai ke atas faedah semasa tempoh pembinaan.
Menerusi kenyataan, pengarah urusannya Tan Sri Leong Hoi Kam berkata kerajaan juga boleh mempertimbang menurunkan cukai bahan binaan selain insentif ke atas pembangunan hijau menyokong misi bersih karbon menjelang 2050. Bagi menggalakkan pemilikan rumah kumpulan B40 dan M40, pihaknya mencadangkan margin pembiayaan sehingga 100% untuk tempoh hingga 40 tahun. Berhubung kekurangan tenaga buruh, beliau berharap yuran program rekalibrasi buruh 2.0 dapat dikurangkan dari RM1,500 pada masa ini agar penurunan kos dapat dinikmati pengguna. Seribu pelajar dari 21 sekolah di Pulau Pinang menerima voucher bernilai RM250 sempena program Kembali ke Sekolah anjuran Yayasan Amal TYT Pulau Pinang. Pelajar yang dibantu ini terdiri daripada golongan B40. Mereka menerima voucher daripada Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Rasa gembiralah dapat ni, boleh pakai nanti darjah 6. Terima kasih. Perasaan gembira lah dapat baju tu dengan sumbangan duit. Saya sangat bangga kerana ada memakai baju sekolah. Saya pun sangat gembira. Penerima bantuan boleh mendapatkan uniform serta peralatan persekolahan dengan menggunakan voucher berkenaan di 6 cawangan Maidin wilayah utara. Menunaikan ataupun mereka boleh menggunakan voucher tersebut di 6 cawangan Maidin, iaitu di kawasan wilayah utara. Mudah bagi ibu bapa, mudah juga bagi pelajar. Kerana apabila mereka bercuti sekolah, mereka balik kampung, mereka tak perlu datang balik ke Pulau Pinang. Mereka boleh beli di Maidin cawangan-cawangan yang berdekatan, yang ada di Kedah, yang ada di Pulau Pinang, yang ada juga di Perak. Jumlah pelajar yang terlibat adalah 1,000 pelajar daripada semua bangsa. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka melalui Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPIM memperuntukkan sebanyak RM500,000 bantuan persekolahan untuk diagihkan kepada 2,274 pelajar sekolah rendah pada tahun ini. Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Mat Ali berkata sumbangan tersebut dalam bentuk voucher yang bernilai RM200 kepada setiap pelajar untuk membeli barangan kelengkapan sekolah. Jadi dalam keadaan yang tertekan, dalam suasana ekonomi yang tak menentu, mau tak mahu mereka yang sepatut menerima walaupun ada peringkatan Kerajaan Negeri Melaka tetap prihatin bagi membantu golongan mereka yang memerlukan. Beliau hadir majlis penyampaian bantuan persekolahan sekolah rendah sumbangan Kerajaan Negeri Melaka bagi sesi akademik 2023 di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka. Waktu siaran 5 stesen radio daerah RTM di Sabah, Kedah dan Labuan diseragamkan mulai hari ini. Menerusinya, kesemua stesen-stesen radio daerah terlibat akan bersiaran serentak dari 6 pagi hingga 7 malam. Langkah itu bertujuan meningkatkan mutu perkhidmatan penyampaian maklumat kepada rakyat seiring konsep Malaysia Madani. Siaran radio Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM, Labuan FM dan Langkawi FM telah pun diawalkan siarannya bermula pukul 6 pagi hari ini. Sebelum ini, semua stesen tersebut memulakan siaran seawal 7 pagi. Masa siaran Keningau FM pula turut dilanjutkan selama 2 jam, iaitu 5 petang hingga 7 malam. Sebelum ini, siarannya bermula 7 pagi dan tamat pukul 5 petang.
Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Radio Sedunia 2023 di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Program menggabungkan 34 stesen radio RTM itu bertemakan radio dan keamanan. 12 ekor merpati turut dilepaskan sebagai simbolik sambutan Hari Radio Sedunia yang mula diperkenalkan pada 2011. Dalam pada itu, beliau turut merasmikan konti baharu Pahang FM dan berkesempatan bersiaran secara langsung bersama penyampai radio Pahang FM selama setengah jam dalam segmen Zon Apa Khabar Weh yang turut disiarkan secara langsung di saluran berita 123 My Freeview. Sementara itu, seramai 300 orang golongan rentan dan penghuni rumah anak yatim dan fakir miskin Permata Al-Insyirah di Kuantan menerima pak makanan daripada Pahang FM sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2023 kali ke-12. Pak makanan tersebut diserahkan kepada pengerusi Pertubuhan Dapur Infak Ummah dan pengurus rumah anak yatim dan fakir miskin Permata Al-Insyirah oleh Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman. Selain sumbangan pak makanan, beliau turut menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada 18 penghuni rumah anak yatim dan fakir miskin Permata Al-Insyirah yang berumur 6 hingga 18 tahun di pekarangan RTM Pahang. Sementara itu, gotong royong menyiapkan pak makanan itu turut mendapat kerjasama Syarikat Adabi Mahasiswa Universiti Malaysia Pahang UMP serta kaki tangan Pahang FM. Menanam 1,000 pokok ru di sepanjang Pantai Kempadang, Kuantan, inisiatif dilaksana Pahang FM sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2023. Program CSR dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang itu selari konsep Malaysia Madani yang menekankan aspek kemampanan dan kelestarian alam sekitar. Jadi peranan kita seterusnya untuk bersama-sama meneruskan agenda nasional masyarakat Malaysia Madani yang cintakan keamanan, ya, dan juga signifikannya kita mengadakan CSR kita menanam pokok lebih 1,000 pokok di Pantai Kempadang ini. Ini juga salah satu hasrat kami warga Radio RTM, ya, untuk bersama-sama menyahut agenda nasional kita lah, iaitu penanaman 100 juta pokok. Dan program turut dijayakan 500 pelajar IPT awam dan swasta selain kanak-kanak dari Tadika Tunas Jaya Kuantan. Perkembangan sukan, Jempol Negeri Sembilan dilihat berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat sukan permotoran. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, banyak program berkaitan sukan tersebut telah dianjurkan di daerah berkenaan selain memiliki litar yang sesuai. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari kemuncak atau hari penutup bagi program MyFit at Motorsport, kejohanan motocross peringkat Zon Selatan, anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan dan Kementerian Belia dan Sukan. Alhamdulillah, saya melihat bahawa usaha kerajaan negeri telah disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk menjadikan Jempol sebagai bandar pemotoran di Negeri Sembilan, dan saya yakin satu masa nanti bandar Jempol ini juga akan dikenali di seluruh Malaysia sebagai tempat bagi tumpuan mereka yang minat dalam sukan-sukan permotoran. Jadi saya mengharapkan dengan kejohanan pada hari ini yang mendapat sambutan yang sangat baik, kita akan berjaya ke arah melahirkan jago-jago dalam sukan motocross yang akan mewakili Malaysia daripada anak-anak Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program MyFit Motorsports di Jempol. Kejohanan motocross peringkat Zon Selatan itu merupakan anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan dan Kementerian Belia dan Sukan Negeri.
Mendekati golongan orang kurang upaya OKU bagi sesi pemilihan bakat baru atlet para sukma tahun 2024 menjadi antara perancangan Jabatan Belia Sukan Negeri Kedah JBSNK tahun ini. Selain itu, turut diberi perhatian ialah usaha mengembangkan bakat renang dari peringkat akar umbi dengan melaksanakan 6 program di daerah-daerah terpilih melibatkan kemahiran latihan asas sukan atau KLAS. Jelas pengarah JBSNK Muhammad Nizam Ismail, pencarian bakat baru itu akan bermula dari usia 7 hingga 17 tahun dengan mensasarkan golongan B40 yang kurang berkemampuan. Kesemua yang terpilih akan mendapat bimbingan jurulatih berenang berkelayakan dan fasiliti kolam yang bersesuaian di setiap 6 daerah terpilih iaitu Kota Star, Kulim, Kuala Muda, Kubang Pasu, Sik dan Langkawi. Keutamaan kita adalah mereka yang tergolong dalam kumpulan B40. Ya, jadi maksudnya kumpulan-kumpulan mereka yang tidak kurang berkemampuan, tapi kita sediakan jurulatih yang berkelayakan, kita tempatkan kita pilih kolam-kolam renang yang sesuai dan kita latih selama 10 minggu. Melibatkan satu sesi 10 minggu, melibatkan setiap satu program 20 orang. Jadi kita ada 6 daerah kita akan pilih pada tahun ini. Pada masa sama, beberapa program utama seperti Hari Sukan Negara dan Hari Belia Negara turut akan dilaksanakan dengan penglibatan komuniti setempat. Muhammad Nizam ditemui RTM secara eksklusif di Wisma Persekutuan Anak Bukit Alostar hari ini. Pemain hoki wanita negara Hanis Nadiah On tidak perlu mengemukakan sebarang rayuan berhubung hukuman penggantungan yang dikenakan ke atasnya. Perkara tersebut dimaklumkan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal. Jelas Datuk Seri Subhan, pemain berusia 26 tahun itu perlu melalui penggantungan tersebut sebagai pemain profesional dan proses hukuman untuk mendisiplinkan diri. Menurut beliau, sebarang proses rayuan perlu melalui Badan Induk Persatuan Sukan masing-masing dan keputusan akan dibincang bersama Majlis Sukan Negara MSN serta Kementerian Belia dan Sukan KBS. Pada 9 Februari lepas, Jawatan Kuasa Siasatan MSN dan KHM membuat keputusan untuk menggantung Hanis Nadiah dan beliau tidak dibenarkan mewakili pasukan kebangsaan pada Sukan SEA Kemboja 2023. Keputusan itu dibuat susulan komen Hanis Nadiah yang didakwa berbau perkauman berkaitan konsert penyanyi dan komposer dari luar negara pada bulan lepas. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.